Bismillah. Off. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak buat on. Apa ni campak mana? Dia off. On. On lah. Tak. Dia nak off juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad liridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات أهل المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موافق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاة فافتح لنا بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sahabat-sahabat boleh sahabat-sahabat yang saya kasihi, lagi saya hormati semua, lagi diredai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan taufik Allah dapat kita sama-sama Waalaikumsalam. Dapat sama-sama kita dapat kita sama-sama menginfakkan masa dan waktu kita untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kewajipan-kewajipan yang lain. Jadi terima kasih kepada Abang Ayui kita dan Abang Nizam kita dan sahabat kita siapa? Ashraf daripada Semban, Abang Maklan dan Didi Melaka dan yang di luar Melaka. Alhamdulillah sudi datang jauh-jauh pun walau dengan majlis kita yang tidak seberapanya ini, mudah-mudahan yang paling penting kita pastikan niat kita di dalam kehadiran kita pada hari ini untuk sama-sama mendekatkan diri kita dengan majlis ilmu yang menjadi kefarduan untuk kita mengetahui akan dia. Jadi dengan niat yang baik, dengan adab yang baik, insya-Allah Allah Taala akan memurnikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat. Ini sebagai asbab untuk kita memperbetulkan dan memperbaiki amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita berseronok dengan hobi-hobi kita. Jadi hobi tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam tak melarang kita berhobi motosikal ke, kereta ke, apa ikutlah. Asalkan jangan hobi kita itu tadi menjadi penghalang untuk kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dilalaikan dengan hobi kita tu. InsyaAllah kita betulkan niat kita. Aku datang belajar ni kerana diperintah oleh Allah, kerana menuntut ilmu ni wajib atas diri aku. Di antaranya lain niat dalam menuntut ilmu nak mengetahui perkara yang baik, untuk kita sama-sama usaha buat, amalkan, dan nak mengetahui apakah perkara-perkara yang tidak baik untuk kita usaha meninggalkan. Itu di antara niat yang mesti ada dalam hati kita waktu hadir dalam majlis ilmu, insya-Allah. Baik, untuk tidak melengahkan masa dan waktu, kita baca kitab Penawar Bagi Hati dulu. Kitab Penawar Bagi Hati muka surat berapa? Muka surat Amalan. Oh, ini handphone bah. Betan ni kan ni. 103 10 markah untuk yang cepat menjawab. Abang Malito mana Abang Malito? Tadi ada. Tadi dia kata nak datang. Tu Abang Mani. Family day Banyak family day. Berapa orang? 103. 103.
102, 103. Baik, kita baca dua buah kitab ini insya-Allah, kitab Penawar Bagi Hati dan kitab Muniyatul Musalli. Insya-Allah. Menceritakan hati. Mana bagi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Datang budak tu dah 8 tahun dah datang. Itu dia geram. Dia buang karat dah tu tadi tu. Pukul 8 pagi pun balik. Alhamdulillah. Baik. 8 tahun. Kena azan, kena kamat, talqin je belum. Menuju sampai. Alhamdulillah. Itu pun dengan hati yang berduka cita meninggalkan pancing tu tahu. Pukul 8 pagi pun balik. Baik, alhamdulillah. Ayat kita sambung lagi. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Menceritakan akan ini hadis. Makna hadis yang tersebut dulu. Jadi kita biker pun nak kena tahu benda-benda ni. Sebab kita nak pakai tiap hari. Kita nak pakai. Biker pun mati juga. Kalau biker tak mati tak apa. 15 pagi tu. 15 pagi. Masak pula tu. Jangan datang. Hari aman terima. Makin ilmu, jangan datang. Jangan datang. Makin nak pergi, makin ikan besar dapat kan? Baik juga kan? Gila. Jangkul lah masa tu. Baik, jadi hadis dulu. Jadi kita biker pun nak kena tahu sebab kita mati bila-bila. Ada mati kat highway, ada mati overshoot, ada mati U-turn macam-macam lagi. Jadi sebelum mati tu, lebih baik kita buat persiapan. Sebelum mati, buat persiapan. Tak kira motor besar, motor kecil, mati tetap mati. Jadi mati tu dah memang lumrah hidup dah. Yang pastinya mati ada persiapan. Tak bawa motor pun mati juga, atas katil pun mati juga. Maka jangan dirisaukan pasal mati tu. Pasal mati tu tak payah risau. Risau persiapan tu. Persiapan mati tu yang kita kena risau. Mati ke mana-mana pun, duduk dalam hospital pun dijaga oleh doktor pakar-pakar pun mati juga kita pun. Baik kita buat persiapan. Orang yang mati dalam keadaan ada persiapan tak payah risau. Andai kata jenazah dia tak dipedulikan oleh orang lain pun tak ada masalah. Tak ada masalah sebab amal dia tu dah cukup dah. Walaupun andai kata dia mati, tak ada orang yang sedar, tak ada orang yang tahu sampai dia jadi bangkai macam tu, tetap dia duduk dalam keadaan yang mulia juga. Sebab tu kita kena buat persiapan kita. Kita mati kat dalam gaung pun, bila amalnya cukup, akidahnya betul, imannya betul, ikhlasnya betul, amalnya betul, tak payah risau. Yang kita risau mati kita makna diambil berat oleh sekalian orang, tapi amal kita tak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita kena risau. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dalam hadis yang lalu, "Thalathun lam taslam minha hadhihi al-ummah al-hasadu wa dhannu wa tiyaratu ala unabbiukum bil makhraji minha idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tatayyarta famdi." Artinya bermula 3 perkara, tiada sejahtera daripadanya 3 perkara tadi oleh umat ini, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak boleh nak selamat daripada 3 perkara ni. Mana dia? Yang pertama dengki. Apa dengki? Kita kena tahu apa tu dengki. Dengki ni ada 2 jenis. Satu dengki yang haram, satu dengki yang harus. Dengki yang haram, maksud dengki ialah menginginkan hilang nikmat yang ada pada orang lain. Sama ada nikmat yang bangsa dunia ataupun nikmat yang bangsa akhirat. Nikmat yang bangsa dunia ataupun nikmat yang bangsa agama. Kita menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tadi hilang. Hilang tu ikutlah rosak ke, kena curi ke, binasa ke, terlongkok ke. Tapi kita tengok sebab apa timbulnya perasaan yang macam tu dalam hati. Contoh, timbulnya perasaan macam tu dalam hati kerana kita tidak suka, kita tak seronok nikmat yang ada tadi disalahgunakan. Contoh, orang tu ada harta benda, tiba-tiba dia gunakan harta benda dia untuk melakukan maksiat. Maka timbul dalam hati kita, mudah-mudahan
datanglah maknanya orang panggil pala pada dia tu, supaya dia tidak berseronok dengan menggunakan harta tadi kepada jalan maksiat. Itu tujuan dia tadi. Timbul perasaan macam tu kerana kita tidak seronok dengan penyalahgunaan nikmat tadi. Faham ni? Maka di sini namanya dengki tadi tu harus. Tidak haram, tidak berdosa. Tidak haram, tidak berdosa. Hukumnya harus. Baik. Maka satu ketika lepas daripada tu si Polan tu tadi tu yang menyalahgunakan harta benda dan pangkat dan sebagainya, dia bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah. Dia tidak lagi menyalahgunakan nikmat pangkat dan harta benda tadi kepada perkara maksiat. Dia bertaubat kepada Allah, lalu hilanglah dalam hati kita perasaan ingin hilang nikmat yang ada pada dia tadi. Itulah bukti dengki yang ada dalam diri kita tadi, namanya dengki yang harus. Sebab bila dia dah bertaubat, dia tak menyalahgunakan lagi pangkat dan harta tadi, maka perasaan macam tu pun hilanglah pada diri kita. Itu namanya dengki yang harus, tak berdosa. Baik, yang berdosanya contoh begini. Si Polan ni dia ada harta, dia ada pangkat, dia ada kekayaan. Dia tidak menyalahgunakan pangkat dia. Dia tak menyalahgunakan nikmat dia. Dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggalkan apa yang Allah larang. Tiba-tiba dalam hati saya menginginkan hilang nikmat yang ada pada orang tu, maka dengki yang ada dalam diri saya ni namanya haram. Hukumnya dosa besar. Kemudian akibat dia Allah menghapuskan segala pahala amal ibadat yang saya dah buat. Ini yang Nabi kata, dengki memakan pahala ibadat seperti api memakan kayu kering. Macam mana api makan kayu kering, begitulah nasib pahala amal ibadat yang ada pada diri kita apabila di dalam hati kita ada penyakit dengki. Makna dengki yang haram tadi. Jadi kena pastikan kita mengharapkan hilang nikmat yang ada pada orang lain tadi. Kenapa? Adakah kerana kita cemburu dengan pangkat dia, cemburu dengan kekayaan dia, ataupun kita tak suka dengan penyalahgunaan nikmat tu? Kalau tak suka dengan penyalahgunaan nikmat tu, hukumnya harus. Kalau tak suka dengan diri pangkat, diri harta tu, hukumnya haram. Nampak tak? Jadi dalam Islam ada dengki yang diharuskan. Jadi kalau kita tak faham masalah ni, bila ada benda macam tu, kita kata boleh berdengki, mana boleh berdengki. Walhal di dalam agama ada bahagian dengki yang diharuskan. Contoh macam masalah mengumpat. Mengumpat memang hukum asalnya haram, tapi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ada buat air pun lambat. Sekal mana buat air. Alamak. Okey, contoh tadi macam mengumpat. Okey, ramai orang tahu mengumpat tu haram. Mengumpat tu haram, dosanya dosa besar. Akibat dia akan dialihkan pahala amal. Tengok gambar pun bateri nak habis dah, Pak. Bateri baju dia dah nak habis. Patutlah dia datang. Dah jauh ikan. Cepat tidur. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Baik, apa tadi? Kacau tu lah budak ni. Apa tadi? Mengumpat. Okey, baik. Mengumpat asal hukumnya haram, tapi ada ketikanya mengumpat hukumnya harus, iaitu mengumpat pada tempat yang dibenarkan dengan tujuan yang dibenarkan. Contoh, kita suami nak mengumpat isteri kita. Isteri kita ada masalah. Contohnya dia ada membuat benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi kita nak mengumpat dia tu, ni contoh mengumpat yang haram. Kita ceritakan aib isteri kita pada kawan-kawan kita. Pada kawan-kawan kita, pada grup WhatsApp kita, pada Facebook dan sebagainya, kita ceritakan pasal isteri kita. Yang mana apa tujuan kita mendedahkan aib dia tadi, sedangkan orang-orang yang kita ceritakan tu tidak ada pun kebaikan ataupun tidak ada pun fungsi dalam nak memperbaiki isteri kita. Itu semata-mata mendedahkan aib dia. Hukumnya haram. Nampak tak ada? Tapi kalau nak mengumpat pada tempat yang boleh, yang dibenarkan. Contoh, kita umpat isteri kita pada mak dia, ataupun pada bapak dia, ataupun pada abang dia, ataupun pada seseorang yang mana isteri kita tu segan, ataupun hormat, ataupun takut. Contoh kita cakap dengan mak dia, mak Pulanah ni tiap-tiap kali saya balik dia suruh saya tidur luar. Contohnya kan, saya pergi ngetir je, tapi dia kunci ni pintu. Mangga besar pada lutut tu.
Tidurlah saya kat luar tu. Mak tolonglah nasihatkan dia. Mengumpat tak tu? Mengumpat. Jadi kita cakap dengan mak dia tadi supaya apa? Mak dia memberi nasihat. Itu hukumnya harus. Itu tidak haram. Begitulah juga isteri dia nak mengumpat suami dia. Contoh, dia cerita dengan kawan-kawan, kau nak tahu laki aku tu gaji 40,000 sehari. Lepas tu dia bagi nafkah RM50 aja sebulan. Kita cerita dengan kawan-kawan kita, makna kita mendedahkan aib suami kita. Apa tujuan kita cakap dengan kawan-kawan kita, sedangkan kawan-kawan kita tak boleh pun nak memperbaiki kelakuan suami kita. Maka boleh isteri tadi nak mengumpat. Contohnya mana? Dia mengumpat pada Tok Qadi. Dia telefon pejabat agama, ataupun dia pergi jumpa imam ke. Dia cerita dengan mam, saya nak bagi tahulah suami saya ni begini. Jadi nak minta lah tu imam panggil lah suami saya, jumpa suami saya, bagi nasihat lah. Sebab tak padan lah dengan nafkah saya macam ni kan. Boleh tak saya nak ambil duit di diam-diam bahagian untuk saya ni belanja, contoh. Itu namanya mengumpat. Tapi apabila mengumpat tadi di tempat yang dibenarkan, maka hukumnya harus tidak berdosa. Jadi dalam Islam ni sebenarnya ada macam-macam. Ada tempat boleh mengumpat, ada tempat boleh berdengki, tapi pastikan kita tahu di mana tempatnya. Kalau tak, nanti kan dapat dosa kering jadi. Nanti kan dapat dosa kering. Ataupun kita mengumpat sipolan. Jangan pergi menuntut ilmu dengan sipolan bin sipolan, kerana pahaman yang dibawa itu adalah pahaman yang menyeleweng daripada 4 mazhab. Fahaman yang dibawa itu menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan mengaji, jangan dengar, jangan klik, jangan share, jangan like, jangan hadir di dalam majlis sipolan bin sipolan. Apa tujuannya tu? Nak menjaga masyarakat daripada terpedaya dengan pahaman yang sesat. Nampak tak? Jadi hukumnya harus. Tapi bagi orang yang tak faham, dia akan mengatakan, tu dengki lah tu. Kan? Dia kata dengki lah tu. Duk cerita pasal orang tu. Walhal dia tak faham apa dengki yang diharuskan, apa mengumpat yang diharuskan. Nampak? Bila kita tak tahu, kita tak faham, jadi fitnah pada diri kita sendiri. Padahal benda tu tak menjadi kesalahan dalam beragama. Nampak tak? Tu bahaya jahil tu. Bahaya jahil tu akan merosakkan diri kita sendiri. Baik. Yang kedua, jahat sangka. Jahat sangka. Tengok Dak Azim tak datang-datang, usrah kita jahat sangka. Kita apa budak ni? Walhal dia mengaji kat sana, contoh. Jadi dah dapat dosa kering kita. Tak pasal-pasal dapat dosa kering kita. Tu namanya berjahat sangka. Walhal kita tak nampak pun apa yang dia buat depan mata kita. Tu, dan satu lagi, bercanding. Bukan bersanding. Bersanding lain. Bercanding ni maknanya kepercayaan khurafat. Bila kita nak pergi ride,